Okay, vektor. Okay, vektor ni dia adalah sikit-sikit istilah yang sama dengan fizik. Cuma pengiraan dia je lain lah daripada fizik. Pada konsep vektor, okay, vektor, okay, kita mesti tahu kuantiti vektor dan juga kuantiti skalar. Okay, kuantiti vektor dia mesti ada magnitude ataupun perkataan yang biasa kita guna jarak dan juga arah. Okay, vektor, kuantiti vektor dia mesti ada magnitude dan arah. Kuantiti skalar dia ada magnitude sahaja, tak ada arah. Vektor kita boleh tulis dia dengan cara ni. A besar, B besar, okay, huruf besar. Kenapa AB? Sebab vektor ni sebenarnya dia adalah satu garis, okay, satu garis yang menghubungkan di antara dua titik. Okay, kalau dia tulis AB, maksud dia bermula pada titik A dan dia berakhir pada titik B. Okay, so yang ini kita namakan dia vektor AB. Tulis dengan huruf besar, atas dia mesti ada anak panah. Okay, anak panah tu sentiasa menghala ke kanan. Okay, dia punya panah dia tu menghala ke kanan. Okay, ataupun kita boleh tulis dengan huruf besar dan ditebalkan. Okay, ataupun dia bold. Ini contoh yang kedua. Okay, huruf besar dan dia bold. Atau kita boleh tulis dengan huruf kecil tapi bawah dia tu ada ombak. Sedikit ombak ataupun ulat ke apa pun. Adalah. Okay, tapi kat bawah dia tu mesti ada. Yang ni kita tulis dengan huruf kecil ataupun kita boleh juga tulis dengan huruf kecil yang ditebalkan. Okay, yang ni untuk vektor. Lepas tu magnitude untuk vektor, okay, magnitude ataupun jarak bagi sesuatu vektor kita akan tulis dia dalam modulus. Okay, sama je cara tulis untuk vektor tu, cuma bila ada modulus kita tahu kita kena cari magnitude. Tadi magnitude tu adalah jarak kan, magnitude adalah jarak. Jadi kita akan guna rumus jarak untuk cari magnitude. Okay, so ini rumus jarak. Punca kuasa 2, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay, seterusnya vektor sifar. Vektor sifar, okay, vektor yang tidak mempunyai magnitude dan arahnya tidak dapat ditentukan. Okay, vektor sifar, magnitude dia kosong dan dia tak ada arah. Kita tak tahu dia nak pergi kiri ke kanan ke atas bawah. Okay, vektor sifar diwakili oleh kosong dan ada ulat bawah dia. Yang ini menunjukkan vektor. Okay, seterusnya vektor negatif. Vektor mempunyai magnitude yang sama tetapi arah yang berbeza. Okay, vektor negatif, magnitude sama, arah berbeza. Jadi kalau tadi kita tulis vektor AB, untuk vektor negatif dia akan jadi vektor DA. Dia dah bertukar arah. Okay, so yang vektor negatif ni kalau tadi dia bergerak ke kanan, bila vektor negatif dia akan bergerak ke kiri. Okay, titik dia sama, AB. Titik AB. Okay, kedudukan titik tu sama, cuma arah dia je yang kita tukar. Okay, so yang bawah ni adalah vektor negatif. Vektor negatif bagi apa? Bagi vektor asal AB. Okay, so kita boleh tulis, okay, ni kalau nak tulis dengan betul, kita boleh tulis vektor BA sama dengan negatif vektor AB. Okay, nanti bila kita jawab soalan nanti kita akan jumpalah tanda-tanda negatif ni. Okay, ni dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama.
sama arah, sama magnitud, jadi vektor itu adalah vektor sama. So kita punya konsep vektor awak mesti tahu kuantiti vektor. Mesti tahu apa dia kuantiti vektor. Awak mesti tahu apa dia kuantiti skalar, cara nak tulis vektor, magnitud vektor, magnitud vektor, vektor sifar, vektor sama dan juga vektor negatif. Terusnya kita pergi pada contoh. Rajah menunjukkan vektor AB pada rajah ada titik A, titik B. Anak panah dia dah menghala ke B. Jadi vektor kita akan tulis vektor AB. Mewakili sesaran suatu zarah dari titik A ke titik B. Cari magnitud dan arah pergerakan zarah itu dari titik A. Kalau tengok pada gambar rajah ni, dia dah bagi kat bawah ni ada garis, ada anak panah dan atas dia ada huruf U. Yang ini dia menunjukkan ke atas ini adalah arah utara. Arah utara ke atas tu, jadi bila soalan tu dia tanya arah pergerakan dari titik A. So, nanti di titik A ni awak akan buat sukuan macam ni. Kau belajar dalam geografi mata angin kan? Arah mata angin, utara, selatan, barat, timur. Jadi tengah-tengah ni apa? Tengah-tengah tu kena ingat. Jadi mata angin ni pun awak akan guna juga untuk tajuk bearing dalam matematik. Itu tak pasti awak belajar. Tahun depan ada ke tak tajuk bearing? Kau belajar tahun ni? Tak ingat? Itulah. Okay. Jadi yang ni kita cari dulu magnitud. Yang ni cari dulu magnitud dia. So nak dapatkan magnitud, tadi saya dah cakap magnitud dia guna rumus jarak. Macam mana dia dapat 5 dengan 5? Kita kira kotak dia. Sebab dia tak bagi apa-apa nilai yang lain, tapi dia bagi gambar rajah dalam kotak macam penjelmaan ni. Jadi kita kiralah jarak dia, kira kotak dia. So kita akan kira daripada titik A, macam kita buat translasi, kita akan bergerak ke kanan, lepas tu kita akan naik ke atas. Kita tak buat atas kanan. Kita guna konsep translasi ke kanan dan ke atas. Jadi kiralah ni kotak dia 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang dia dapat kat sini, 5 kuasa 2 sebab jarak mesti kuasa 2. Lepas tu naik ke atas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun 5. Jadi 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, dapatlah jawapan dia punca kuasa 2, 50. Yang ini kalau guna kalkulator putih yang baru tu, bukan kalkulator kelabu yang biasa guna tu, dia akan bagi jawapan akhir dalam bentuk ini. 5 punca kuasa 2, 2. Jadi kita dah dapat jawapan magnitud AB 5 punca kuasa 2, 2. Jadi dia nak tanya, dia tanya lagi arah pergerakan. Jadi arah pergerakan tu adalah ke timur laut. Yang ni arah mata angin tu kena ingat semula lah. Tengok semula, belajar dalam geografi kan. So tengok semula. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Contoh keempat. Rajah menunjukkan segi empat selari. Segi empat selari A, B, C, D. Titik P, Q, R, S masing-masing ialah titik tengah. P, Q, R, S. Titik tengah bagi setiap sisi A, B, C, D tu tadi. Diberi AS, vektor AS sama dengan A. A ke S, A vektor dia. AP, B, AJ, C. Nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A, B atau C. SD. Vektor SD. Mana SD? Ini. Yang ini vektor SD.
vektor SD. Jadi apa vektor dia? Dia dah cakap tadi, S ni adalah titik tengah bagi garis AD. So panjang dia, jarak dia sepatutnya samalah. AS dengan SD tu sepatutnya sama dia punya panjang. Jadi dia dah bagi vektor AS ni adalah A. Jadi SD pun vektor dia adalah A juga. Okay, sama dengan A. Okay, yang kedua CJ. Mana C, mana J? CJ. Okey, CJ, okay, J ni adalah titik tengah bagi garis AC. Okey, AC. J ni adalah titik tengah bagi garis AC. Jadi dia dah bagi AJ sama dengan C. Jadi CJ, okay, CJ tengok arah yang bertentangan. Jadi vektor dia mesti ada negatif. So ini negatif C. Okay, tengok vektor C yang dia bagi A ke J, dia pergi ke atas. Dia bergerak ke atas. Tapi yang soalan nak CJ. CJ bergerak ke bawah. Okay, arah yang bertentangan, arah yang berbeza. Jadi jawapan dia mesti ada negatif. Okay, vektor dia akan jadi negatif. Okay, yang ketiga RJ. Okay, RJ. R turun ke bawah J. Okay, sebab dia ni segi 4 selari, sisi ni semua dia akan jadi sama. Okay, sama. Kat tepi ni tadi kita dah ada vektor dia A. A ni kalau dia bergerak ke atas, vektor tu ke atas. Tapi sekarang RJ ni vektor dia ke bawah. Jadi bila ke bawah, jawapan mesti ada negatif. Negatif apa? Negatif A. Okay. Dan yang keempat JQ. Okay, ni J ke Q. Okay, tengok ni AP, P tu tadi titik tengah, PB mestilah sama nilai dia B. Okay, tengok berada pada garisan yang sama. Jadi panjang dia adalah sama. Lepas tu dia pun bergerak kepada arah yang sama. Jadi JQ jawapan dia vektor B. Okay, setakat ni faham? Untuk vektor? Faham. Oh, bagus. Dah lama tak dengar suara. Alhamdulillah. Okay, semua faham. Baik. Okay, seterusnya vektor selari, vektor tidak selari dan juga segaris. Okay, vektor selari. Dua vektor A dan B selari jika dan hanya jika vektor A sama dengan KB. Okay, K ni adalah satu pemalar yang kita kena cari. So, nanti kita buat. Okay, nanti dalam soalan ada macam mana nak dapatkan vektor selari. Okay, vektor tidak selari. Okay, vektor tidak selari ni ada dua vektor. Okay, dia bagi A dengan B. Dua vektor yang dia bagi ni vektor bukan sifar dan tidak selari. Jadi ni pening sikit lah. Bila dia vektor tidak selari, selalunya vektor tidak selari ni dia akan dinyatakan dalam soalan. Okay, dia akan nyatakan dalam soalan macam ni lah. Dua vektor bukan sifar dan tidak selari. Jadi bila dua vektor bukan sifar dan tidak selari, nilai H sama dengan K sama dengan kosong. So bila kita buat persamaan H sama dengan kosong, K sama dengan kosong. Dia bukan H dengan K saja, dia ada nilai lain. Tengok contoh kat bawah tu. Okay, diberi vektor bukan sifar A dan B adalah tidak selari. Okay, tengok dia guna balik kan perkataan, dia mesti ada perkataan bukan sifar dan juga tidak selari. Okay, vektor A H tolak 1. Vektor B K tambah 5. Okay, dengan keadaan H dan K ialah pemalar. So ini dia suruh cari nilai H dan nilai K. Jadi kita akan tulis macam ni lah. H tolak 1 sama dengan kosong. Itu maksud dia yang kat atas ni tadi. H sama dengan K sama dengan kosong. Okay, A, vektor A belakang ni kita tak ambil.
Vektor B kat belakang ni pun kita tak ambil. Kita ambil cuma yang dalam bracket sahaja. Jadi H tolak 1 sama dengan kosong. H sama dengan 1 nilai dia. Itu kita buat juga untuk K. K tambah 5 sama dengan kosong. K sama dengan negatif 5. Okay. Seterusnya segaris. 3 titik A, B, C. A, B dan C. Syarat untuk titik-titik itu segaris. A, B sama dengan K, B, C. Okay. A, B selari dengan B, C. Dan B ialah titik sepunya. So, titik sepunya awak tengok kat sini lah. A, B, B, C. Okay, daripada A ke C tu dia akan melalui titik B. Jadi semua titik tu A, B, C akan jadi satu garis. Okay, yang paling senang awak nak tahu dia A, B, C, titik yang dia bagi tu segaris atau tidak, awak cari je. Ada tak titik sepunya? Kalau ada titik sepunya, automatik dia akan jadi segaris. Okay, lepas tu yang ni contoh. Contoh diberi PQ sama dengan U, QR sama dengan 5U. Tunjukkan PQR adalah segaris. Okey, yang ini kita nak guna yang ni. AB sama dengan KBC. Okay, PQ sama dengan U. QR sama dengan 5U. PQ sama dengan KQR. KPQ dia dah bagi U sama dengan 5U. Okay, tengok kita dah dapat nilai K kat sini adalah 5. Kita tulis macam tu. Okay. Jadi sekarang dia suruh tunjukkan PQR tu segaris. Jadi kita dah tahulah. Okay, kita boleh buat dia dalam garis nombor. Okay, buat dalam garis nombor. Yang ni titik P. Ni titik Q. Yang ini titik R. Lepas tu tengok. PQ dia ada sama kan? Kat sini PQ. Dekat sini QR. Kita pun dah tahu dia segaris sebab dia ada titik sepunya. Jadi PQ kat sini U. QR kat sini 5U. So maksud dia QR ni adalah 5 kali PQ. Jadi kita dah tunjukkan dah semua ni. Apa yang kita buat tu tadi, PQR adalah segaris. Penambahan dan penolakan vektor. Okay, penambahan dan penolakan vektor. Penambahan dua vektor selari. Okay, dua vektor selari tak ada masalah nak buat. Okay, kita tambah sahaja 4A, vektor lah, vektor. Okay, 4A tambah 5A. So macam ni dalam garis nombor ni dia bagi 4A tambah 5A. So apa nilai vektor sebenarnya? Jadi kita tambahlah, kita dapat 9A. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk magnitude. Okay, magnitude vektor. 4A tambah 5A, kita jawapan sama. Dapat juga 9A. Okay, tambah tolak. Tolak pun tolak macam biasa je. Dengan syarat vektor dia mesti sama. Kalau depan ni A, yang belakang ni pun A. Kalau vektor dia berbeza, kita tak boleh buat tambah atau tolak. Okay, dia mesti cari kawan yang sama. Okay, contoh yang kedua ni penolakan dua vektor. Vektor B. Okay, tengok 7B, 4 pun B. Jadi kita tolak macam biasa. 7B tolak 4B. So kita dapatlah 3B. Ini jika vektor A selari dengan vektor B, maka A tolak B sama dengan A. Sama je ni. Okay, kalau vektor tu selari tapi dia masih pergi pada arah yang sama, kita tolak biasa je. Okay, kecuali kalau dia arah yang berbeza, baru kita kena buat macam ni. Seterusnya, tambah dan tolak vektor tak selari. Okay, tadi vektor selari, dia pergi arah yang sama semua. Ya, okay. Yang kedua ni vektor tak selari. So bila vektor tak selari, kita akan guna
hukum segitiga, hukum segi empat selari dan hukum poligon. Okay, ada 3 hukum. Okay, yang pertama hukum segitiga. Hukum segitiga, vektor yang tidak selari. Okay, ni vektor tidak selari. Okay, dia bagi vektor AB nilai dia A. Vektor BC nilai dia B. Dia suruh cari vektor AC. Okay, awak nampak tak? AB ke atas, BC dia pergi ke kanan. Jadi dia tak selari dah. Okay, arah dia dah tak selari. Jadi bila tak selari, kita nak dapatkan vektor AC ni, kita akan jadikan dia segitiga. Okay, kalau asal, garisan dia cuma macam ni je. AB, BC. Okay, yang ini A, yang ini B, yang ini C. Jadi gambar rajah ni dia macam tenganga, tidak bertutup. Jadi untuk vektor, gambar rajah mesti bertutup. Jadi kita akan tutupkan gambar rajah ni dengan A ke C. Okay, kita akan tutup gambar rajah tu dari A ke C. Jadi dapat macam ni lah. Okay, ni tutup gambar rajah A, C. So macam mana nak dapatkan AC ni? Nak dapatkan nilai AC, so kita akan tambah. Okay, tambah vektor yang ada. So vektor ini yang ditulis, vektor AB tambah vektor BC. So kita akan dapat nilai untuk vektor AC. So vektor AB nilai dia A, vektor BC nilai dia B. Jadi kita tambahlah A tambah B. So sebenarnya kita akan tulis macam ni. AC sama dengan AB tambah BC. So vektor AB A tambah B. Okay, itu jawapan dia. Okay, yang kedua, segi empat selari. Okay, bila gambar rajah dia bagi dalam bentuk segi empat selari dan biasanya dia bagi tahu dalam soalan. Yang dia guna tu adalah segi empat selari. Contoh ni, okay, dia bagi A dan B yang bermula dari satu titik yang sama diwakili oleh dua sisi bersebelahan sebuah segi empat selari. Okay, so maksud dia bucu A, B, C, D ni adalah segi empat selari. Okay, segi empat selari dan dia bagi vektor AB A, vektor AD B. Okay, AB dengan AD ni semuanya bermula daripada titik yang sama iaitu titik A. Lepas tu dia suruh cari vektor A ke C. Okay, soalan mesti dia suruh cari vektor apa? Jadi soalan ni dia suruh cari vektor AC. So nak dapatkan AC, kita akan guna hukum segi empat selari. Kita akan tambah vektor AB dan vektor AD. Okay, so bila yang segi empat selari ni dia akan membentuk V. Okay, now ni bila dia bagi gambar rajah segi empat selari, jadi dia akan jadi V lah. Okay, kat bawah ni V, vektor kiri dengan kanan ni, kat sini dengan sini. Dia bagi dalam soalan dan selalunya dia akan suruh cari vektor yang di tengah-tengah dia ni. Okay, kita ada V tu tadi. Selalunya vektor yang ni yang kita kena cari. Okay, yang tengah ni kena cari. So macam mana kita nak buat? Kita tambah dua-dua vektor kiri kanan yang diberi dalam soalan. So kita dapatlah AC sama dengan vektor A tambah B. Okay, yang ketiga, hukum poligon. Okay, hukum poligon ni jarang-jarang digunakan tapi tak mustahil kalau keluar dalam soalan. Okay, tengok yang ni. Sebenarnya soalan dia suruh cari vektor AE. Okay, soalan dia suruh cari vektor AE. So AE duduk kat bawah ni. Okay, ni AE. So A ke E. Macam mana kita nak dapatkan vektor dia? Kita akan mula dari titik A. Okay, ni sebab dia dah bagi gambar rajah macam ni. So, kita akan mula daripada titik A sehingga E.
Okay, mula dari titik A, gerak ikut gambar rajah sampai habis. Sampai pada titik E. Sebab tadi saya dah bagi tahu vektor kita mesti tutup gambar rajah. Okay, tak boleh tinggalkan gambar rajah berlubang. Jadi yang ini dia dah bagi vektor AB semua dah ada nilai. Jadi vektor AE adalah A tambah B tambah C tambah D. Terdapatlah vektor AE. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari PQRS. Ungkapkan PQ dalam sebutan PS dan SQ. P ke Q kat bawah ni. Okay, apa nilai dia? Macam mana nak dapat PQ? Nak guna hukum mana? Guna hukum segitiga. Okay, tengok syarat dia, dia kata mesti dalam sebutan PS dan SQ. So ini PS, SQ. Nampak? Jadi dia akan lukis gambar rajah yang baru. Okay, ini asal. Oh, barisan. P, Q. Okay, lepas tu dia kata guna PS dengan SQ. So PS dia naik ke atas. Oh, wow. Okay, dan tutup gambar rajah SQ. So PS, SQ. Jawapan jadi apa? PQ sama dengan PQ sama dengan PS tambah SQ. Okay, mesti ikut anak panah. Okay, ni titik mula. Kita mula daripada P dan kita ikut gambar rajah. Okay, ikut gambar rajah mesti sampai pada Q. Jadi PS tambah SQ. Yang kedua, apa jawapan PR? Tengok gambar rajah. PR dalam sebutan PQ dan PS. Guna hukum apa? Okay, hukum segi empat selari ya. Kenapa kita guna hukum segi empat selari? Okay, nampak tak dia buat macam ni kan? Yang ni P, yang ni R. Okay, lepas tu dia nak dalam sebutan PQ dan PS. PQ. Yang ini PS. Okay, dah nampak bentuk V kat sini kan? Okay, ni bentuk V. Lepas tu daripada bentuk V ni, tengah-tengah dia suruh cari vektor dia. Okay, so jawapan PR sama dengan PQ tambah PS ataupun PS tambah PQ. Yang ketiga, QR. Ini QR dia nak dalam sebutan PR dan PQ. Tengok. Okay, mula daripada Q. Okay, ni QR. Okay, dia nak dia nak yang P dengan R. Okay, QR. Jawapan dalam PR dan PQ. Okay. So apa jawapan ni? QR sama dengan negatif QP tambah PR. Kenapa negatif QP cikgu? Sebab ni asalkan dia bagi vektor dia PQ. So anak panah dia dari P ke Q. So ini anak panah dia dari P ke Q. Tapi bila kita nak cari vektor QR, kita akan mula dari titik P dan kita akan ikut gambar rajah ni. Sampailah kita sampai semula ke titik R. Kita guna jalan lain. Okay, ni QR. Ada satu jalan, tapi nak dari titik Q nak pergi titik R ni dia ada jalan lain. Okay, so bila kita guna jalan lain dari titik Q, arah dia dah bertentangan dengan PQ tu tadi. Sebab tu dia jadi negatif. Kan tadi kita buat yang konsep vektor negatif. Okay, vektor negatif, magnitud yang sama tetapi arah yang bertentangan. Okay, so tadi soalan dia tadi, arah dia dah bertentangan, bukannya P ke Q tapi Q ke P. Sebab tu dia jadi negatif.
Diberi PQ sama dengan 2A tambah B. PS 2B tolak A. Ungkapkan PR. Okay, PR sama dengan PQ tambah PS. Jadi dia bagi PQ ni, PQ apa nilai dia? 2A tambah B tambah PS dia bagi 2B tolak A. Jadi kita selesaikanlah A dengan A, B dengan B. So ni 2A tolak A. Dapat 2A tolak A, dapatlah nilai dia A. Okay, B tambah 2B, 3B. Jadi jawapan untuk PR, vektor PR A tambah 3B. Rajah menunjukkan sebuah pentagon A, B, C, D, E. Diberi BC, okey ada dah nilai. BC 1/3 AE. ED 1/2 AB. AB sama dengan A, AE sama dengan B. Ungkapkan CD dalam sebutan A dan B. Vektor BC sama dengan 1/3 AE. Sama dengan 1/3 darab vektor AE. Vektor AE adalah B. So jawapan dia 1/3 B. ED. Okay, vektor ED sama dengan 1/2 vektor AB. Sama dengan AB apa dia? AB adalah A. So 1/2 vektor A. Soalan minta CD. So macam mana nak dapatkan CD? Ini kita guna hukum poligon. So hukum poligon kena buat ikut habis gambar rajah. Okay, kita nak pergi ke D tapi kita guna laluan lain. Negatif CB tambah negatif BA tambah AE, vektor AE tambah vektor ED. Negatif 1/3 B tolak A tambah B tambah 1/2 A. So, apakah jawapan akhir? Kita dapat negatif 1/2 A. B kita dapat positif 2/3 B. Okay. Sepatutnya kita susun ikut abjad A, B. Tapi tengok yang A ni vektor dia negatif. Jadi kita tak nak negatif dekat depan. So kita tukarlah kedudukan dia. 2/3 B tolak 1/2 A. Okey, habis tajuk vektor.